Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis binti Azman. Nomor matriks MS240929411. Hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan mengenai perbandingan pendidikan abad ke-20 dan abad ke-21. Perbezaan utama antara pendekatan pendidikan abad ke-20 dan ke-21 terletak pada fokus dan kaedah pembelajaran. Pendidikan abad ke-20. Yang pertama adalah berpusatkan guru, yaitu guru sebagai sumber utama pengetahuan dan pengajar. Yang kedua adalah berorientasikan kandungan, yaitu penekanan kepada fakta, maklumat yang perlu dihafal. Yang ketiga adalah pembelajaran individu. Murid belajar secara berasingan. Yang keempat adalah penilaian berdasarkan peperiksaan. Ujian dan peperiksaan digunakan untuk mengukur pencapaian mereka. Yang kelima adalah kurang penekanan kepada kemahiran. Kemahiran seperti pemikiran kritis dan penyelesaian masalah kurang diberi perhatian. Seterusnya adalah pendidikan abad ke-21. Yang pertama adalah berpusatkan murid. Murid aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah berorientasikan kemahiran. Penekanan kepada kemahiran berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga adalah pembelajaran kolaboratif. Murid bekerjasama dalam kumpulan. Yang keempat adalah penilaian pelbagai, yaitu ujian tugasan, projek, dan penilaian kendiri digunakan untuk mengukur pencapaian. Yang kelima adalah pembelajaran bersepadu. Pembelajaran berlaku di dalam dan di luar bilik darjah yang melibatkan komuniti. Matlamat utama pendidikan abad ke-21 adalah untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk berjaya dalam dunia yang sentiasa berubah, terutamanya dari segi ekonomi dan teknologi. Ini berbeza dengan pendidikan abad ke-20 yang lebih menekankan kepada hafalan fakta dan penguasaan mata pelajaran tertentu. Pendidikan abad ke-21 menekankan pemikiran yang kritis, kreativiti, penyelesaian masalah, kerjasama, dan celik digital. Seterusnya, abad ke-20 menggunakan pendekatan tradisional dengan guru sebagai pusat, manakala abad ke-21 menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan kolaboratif. Selain itu, abad ke-20 memberi tumpuan kepada mata pelajaran tertentu, manakala abad ke-21 lebih menekankan kepada pembelajaran merentas disiplin dan aplikasi pengetahuan dalam situasi dunia sebenar. Pendidikan abad ke-21 adalah lebih daripada sekadar penyampaian maklumat. Ia adalah proses transformasi untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran pengetahuan yang mereka perlukan untuk berjaya dalam dunia yang sentiasa berubah. Kerangka kerja pendidikan abad ke-21 ialah satu panduan pendidikan yang perlu menekankan kemahiran dan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pelajar bagi menghadapi cabaran dunia moden yang sentiasa berubah. Ia menekankan bukan sahaja aspek akademik, tetapi juga kemahiran hidup, pemikiran kritis, dan penggunaan teknologi. Kemahiran abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh pelajar. Yang pertama adalah kemahiran berfikir aras tinggi, kebat.
yaitu termasuk pemikiran kritis, analisis, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Ini bertujuan untuk membantu pelajar membuat penilaian dan tindakan secara rasional. Yang kedua adalah kemahiran komunikasi, yaitu pelajar perlu mahir menyampaikan ide secara lisan dan tulisan dengan jelas dan berkesan. Yang ketiga adalah kemahiran kolaborasi, yaitu pelajar perlu mampu bekerja dalam kumpulan, menghormati pandangan orang lain, dan menyumbang kepada kejayaan bersama. Yang keempat adalah kemahiran kreativiti dan inovasi. Hal ini dapat mendorong pelajar menghasilkan ide baru dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan unik. Yang kelima adalah kemahiran literasi digital dan teknologi. Pelajar perlu celik teknologi, tahu menggunakan internet, aplikasi pembelajaran dan alatan digital secara selamat dan bijak. Kurikulum dan pengajaran abad ke-21 berbeza ketara berbanding sistem tradisional. Dalam sistem tradisional, guru menjadi pusat utama pembelajaran, manakala murid hanya mendengar, menyalin, dan menghafal fakta. Pengajaran lebih bersifat satu halah dan tertumpu kepada pencapaian akademik serta peperiksaan. Namun, dalam kurikulum abad ke-21, guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk belajar secara aktif. Murid digalakkan untuk berpikir secara kritis, bekerja sama dalam kumpulan, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Persekitaran pembelajaran abad ke-21 menyokong pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan ruang yang kondusif untuk pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berpusatkan pelajar. Ia menggalakkan penggunaan teknologi pemikiran kritis, kreativiti, dan komunikasi yang semuanya penting untuk mempersiapkan pelajar menghadapi cabaran dunia moden. Pertama adalah rasa ingin tahu. Pelajar perlu mempunyai dorongan untuk menerka, mencari maklumat, dan bertanyakan soalan. Yang kedua adalah kemahiran berpikir kritis. Mereka perlu mampu menganalisis maklumat, menilai bukti, dan membuat keputusan yang rasional. Yang ketiga adalah flexibility, yaitu pelajar perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan cabaran baru dalam pembelajaran. Yang keempat adalah keberanian mencoba. Mereka perlu berani mencoba ide yang baru, mengambil risiko yang terkawal, dan belajar dari kesilapan yang mereka buat sebelumnya. Kemahiran yang perlu dikuasai adalah literasi digital, kebolehan menggunakan teknologi digital untuk mencari, menilai, dan berkongsi maklumat. Seterusnya adalah kemahiran komunikasi. Keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan berkesan secara lisan dan bertulis. Sikap yang perlu diamalkan keterbukaan adalah bersedia menerima pandangan dan ide baru dari orang lain. Selain itu adalah tanggung jawab. Memikul tanggung jawab atas tindakan dan pembelajaran sendiri. Seterusnya adalah bekerja berpasukan. Bekerja dengan orang lain untuk mencapai matlamat bersama. Antara beberapa peranan utama teknologi dalam pendidikan abad ke-21 adalah yang pertama adalah
meningkatkan penglibatan pelajar. Teknologi seperti persembahan interaktif, video, dan permainan pendidikan dapat menarik minat pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Yang kedua adalah meningkatkan akses kepada maklumat. Internet dan sumber dalam talian menyediakan akses kepada pelbagai maklumat dan pengetahuan yang tidak terhad. Hal ini membolehkan pelajar belajar secara bebas dan mendalam. Yang ketiga adalah memudahkan pembelajaran kendiri. Pelajar boleh menggunakan teknologi untuk belajar, mengikut rentak sendiri, mengulangi topik yang sukar, atau meneroka topik di luar silibus. Yang keempat adalah memperkesankan kemahiran abad ke-21. Melalui penggunaan teknologi, pelajar dapat mengembangkan kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kreativiti, dan kerjasama. Teknologi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran dan pengajaran. Ia menawarkan pelbagai alat dan sumber yang boleh menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan berkesan. Teknologi juga membantu guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka dengan keperluan pelajar yang berbeza. Seterusnya adalah meningkatkan akses kepada pendidikan. Pembelajaran dalam talian. Platform dalam talian seperti Google Classroom dan Microsoft Teams menyediakan akses kepada sumber pembelajaran dan kursus di seluruh dunia. Yang kedua adalah pembelajaran yang lebih pribadi, yaitu analisis data pelajar. Teknologi membolehkan guru mengumpul dan menganalisis data prestasi pelajar untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dan seterusnya, menyesuaikan kaedah pengajaran yang sesuai. Yang ketiga adalah penglibatan pelajar yang lebih aktif. Contohnya aplikasi interaktif. Pandangan saya tentang pendidikan abad ke-21 adalah, pada pendapat saya percaya bahwa pendidikan abad ke-21 ini akan dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih interaktif, berpusatkan murid, dan berorientasikan kemahiran. Ini membantu murid mempersiapkan diri untuk ke masa hadapan yang lebih kompetitif dan dinamik. Buktinya ialah murid dapat menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, dan perisian pendidikan untuk mengakses maklumat, menjalankan penyelidikan, dan membentang hasil kerja. Contohnya, murid dapat menjalankan proyek penyelidikan tentang topik yang diberikan oleh guru mereka. Murid boleh membentangkan hasil kerja mereka dengan menggunakan persembahan digital, contohnya seperti slide, Canva, dan sebagainya. Seterusnya adalah dapat membangunkan sikap positif terhadap pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Contohnya, murid yang terlibat dalam proyek penyelidikan akan lebih bermotivasi untuk belajar topik tersebut karena mereka dapat mengaitkannya dengan dunia sebenar dan melihat aplikasinya.